الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Teman sekali yang saya kasih dan saya sayangi, itu Haji Yusuf, dan pada saya Haji Yusuf adalah sebagai abang saya sendiri. Mudah-mudahan doa orang yang lebih tua daripada kita menjadikan kita lebih barakah, menjadikan kita beroleh keridaan dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Ustaz Yaakob Yusra dan yang hadir pada malam ini Ustaz Rasdan, dan yang saya sayangi Abang Osman, dan sekalian jamaah yang hadir pada malam ini. Dan kita bersyukur kerana Allah berikan kita tentuan yang baik dan dapat ditemukan dalam satu tempat yang baik dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya rahmati, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini sebenarnya kedatangan saya sekali lagi bukan untuk saya memberikan tazkirah ataupun kuliah, tetapi sebagai untuk menghubungkan silaturahmi. Jika mana kalam saya pada malam ini yang keluar daripada mulut yang penuh dengan kejahilan ini adalah khusus untuk saya menasihati diri saya sendiri, dan khususnya untuk isteri dan anak-anak saya dan keluarga saya khususnya, supaya kami sentiasa berharap di dalam bimbingan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu satu nasihat. Maka malam ini saya menasihati diri saya khususnya dan anak isteri saya. Dan jika ada yang mendengar, maka jika baik ambillah untuk perjalanan hidup ini menuju kepada Allah. Dan jika tidak baik, memang sepatutnya. Kerana kalam ini keluar daripada insan yang tidak baik, keluar daripada insan yang bodoh, keluar daripada insan yang penuh dengan kesalahan pada Allah. Dan maka selayaknya untuk dilontarkan dan untuk tidak dipedulikan kata-kata ini. Mudah-mudahan majlis kita dalam rahmah birrahmah daripada Allah,
redha berredha, dan dalam keberkatan Allah. Semua orang dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lepas daripada perjalanan ini. Saya, isteri dan anak-anak, seluruh keluarga dan juga semua orang, kita sedang dalam menuju ke hadrah Allah. Bila waktunya, wallahu a'lam. Kerana waktu itu dirahsiakan oleh Allah. Maka dalam masa perjalanan musafir kita ini menuju kepada Allah, saya menasihati diri saya, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, masgulkanlah diri kamu dengan perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kamu berharap akan rahmah Allah, tetapi jika mana kamu merasakan kehidupan ini, kesibukan di dalam urusan kehidupan dunia ini dapat membahagiakan diri kamu untuk menuju kepada Allah, maka teruskanlah untuk kamu mengikut akan kehendak nafsumu sendiri. Kita jangan lupa, dan saya jangan lupa, bahawa kesibukan yang kita lakukan daripada dulu dan sehingga sekarang adalah kesibukan yang sama. Tetapi dunia sudah sampai, umur alam telah sampai kepada penghujung. Kita masih lagi berkitar, berlegar, berpusing dalam sekal yang sama. Seolah-olah kita redha ditipu oleh perkara yang telah disebutkan oleh Allah. Ad-dunya mata'ul ghurur. Itulah yang disebut oleh seorang awliya illah kepada Harun ar-Rasyid. Apabila semua orang mengatakan dia gila kerana dia telah menggali liang lahatnya sendiri di atas tanah perkuburan. Satu hari Harun ar-Rasyid balik daripada musafir dan dia tahan Harun ar-Rasyid. Wahai Harun ar-Rasyid, apakah benar pada pandangan kamu yang aku ini gila? Yang mana aku menggali akan liang lahat dan rumahku sendiri untuk aku tinggal dan diam selama-lamanya. Apakah kamu itu betul, wahai Harun ar-Rasyid? Engkau membina rumah yang besar, walhal engkau akan tinggalkan rumah tersebut. Tetapi aku menggali akan rumahku sendiri untuk aku terus diam di dalam. Maka apakah aku gila, wahai Harun ar-Rasyid? Maka menangis Harun ar-Rasyid. Begitulah keadaan kita selama ini sebenarnya. Kita masgulkan kehidupan kita dengan keduniaan. Tetapi kita berlapikkan akan Allah. Sebenarnya kita telah melebihkan urusan dunia daripada Allah. Itu yang saya katakan, kita tidak boleh menipu Allah. Tetapi kita boleh menipu diri kita sendiri. Kita tidak mampu menipu pencipta kita. Tetapi kita mampu menipu akan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, yakinlah kamu dengan Allah jika kamu merasakan bahawa diri kamu itu adalah hamba-Nya. Tetapi jika mana kamu merasakan bahawa kamu adalah tuan pada alam ini, maka berbuatlah sesuka hati. Jika mana kita masih merasa kita adalah hamba yang dimiliki oleh Tuhan kita, iaitu Allah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia dan seorang makhluk dalam bumi ini yang terlepas daripada tadbir Allah. Tetapi dalam satu masa, kita seolah-olah ingin mentadbir diri kita sendiri dengan kita melanggar pentadbiran Allah. Seolah-olah
Kita merasakan kita hebat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Lalu kita lupa siapa yang memberikan anugerah itu. Kita datang dulu sebagai peminta sedekah. Baju pun tak ada, kereta pun tak ada, ilmu satu pun tak ada, pakaian pun tak ada. Sekarang kita mula diberikan anugerah tersebut, dan kita lupa bahawa apa yang ada pada kita adalah anugerah. Tetapi kita berpegang ia hasil daripada usaha aku sendiri. Ini daripada ikhtiar aku. Ini daripada kemampuan aku. Dan kita lupa tentang lafaz hauqala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jika mana kita lupa, ingat bahawa di dalam nikmat itu ada istidraj. Ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dalam ilmu itu tidak ada istidraj. Jangan kita rasa bahawa dalam amal itu tidak ada istidraj. Jika kita faham konsep istidraj itu adalah kemurkaan Allah. Orang selalu ingat bahawa harta itu sahaja yang mempunyai istidraj. Semakin dia ada harta, kemampuan, keilmuan yang tinggi, dia mula melawan Allah jauh dengan Allah. Kena ingat. Semakin kita tahu, tetapi semakin kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Saya salat, saya puasa, saya pergi umrah dan haji. Tetapi bagaimana tentang batin kalian? Yang menghadap kepada Allah adalah batin kita. Bukan jasad ini yang dipandang oleh Allah. Tetapi adalah batin kita, iaitu qalbun kita tempat pandangan Allah. Qalbun kita ini tempat penelitian Allah. Qalbun inilah tempatnya curahan rahmat, kasih dan merasakan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika mana sesuatu itu menjadi rahmah kepada kita, maka nescaya kita melihat akan diri kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai Ahmad Rizal bin Ghazali, ketika mana kamu sihat, ketika mana kamu senang, kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kamu boleh berdiri dengan sendiri dengan kemampuan, maka teruskanlah dengan apa yang kamu telah lakukan pada saat ini dan sehinggalah kamu saat bertemu dengan Allah. Lidah kita tidak mampu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita dengan Allah, zikir kita berkira, selawat kita berkira, tasbih kita berkira, istighfar kita berkira. Tetapi kita tetap mengatakan bahawa kita berkehendakkan akan rahmat Allah. Kita rasa kita mampu untuk berdiri sendiri. Waktu senang kita lupa Allah. Doa kita mula sikit. Sebab kita senang. Doa kita mula sikit. Masa kita dengan Allah mula sikit. Sujud kita mula sikit. Alhamdulillah, ada solat fardu. Jika tidak, kita tak mampu untuk sujud. Asma Allah mula sikit yang keluar daripada mulut kita. Tetapi semua yang keluar daripada mulut kita hal keduniaan. Dunia, 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 dunia dan dunia. Itu yang kita bincangkan daripada mula kita bangun tidur sehingga kita nak tidur. Berapa kali kita menyebut asma Allah pada hari ini? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah pada hari ini? Berapa kali kita bertasbih kepada Allah pada hari ini? Ingat, apakah tujuan Allah jadikan lisan? Apakah tujuan Allah jadikan lidah? Maka kita tanya diri kita sendiri,
Apa yang aku nak bawa balik? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, zaman ini zaman orang pandai. Zaman ini bukan zaman orang bodoh. Tetapi zaman ini juga ramai orang yang melanggar perintah Allah. Zaman ini ramai hafizul Quran. Maka semakin ramai hafizul Quran, makin zaman itu juga semakin banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan. Zaman ini seolah-olahnya ramai orang buat baik, tetapi seolah-olah kebaikan yang kita buat adalah sia-sia, tidak ada keberkatan. Diri bermasalah, anak-anak masalah, keluarga bermasalah, jiran bermasalah, sama-sama orang yang pandai bermasalah. Sebenarnya apa kehidupan ini? Kita nak apa sebenarnya? Saya tanya diri saya, kita nak apa sebenarnya? Kita tuntut apa sebenarnya? Kita cari apa sebenarnya? Jika dapat jawapan ini, maka tuan-tuan akan, saya dan tuan-tuan akan duduk pada garis panduan yang betul. Tanya diri kita masing-masing, aku cari apa sebenarnya? Aku nak apa sebenarnya? Aku cari duit ni untuk apa sebenarnya? Aku cari semua benda ni untuk apa sebenarnya? Allah akan tanya kita besok kelak. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan akan balik jumpa Allah, dan pasti akan jumpa Allah. Dan tidak terlepas daripada pertemuan dan perjumpaan ini, jika mana kita terlalu lalai dengan apa yang berlaku di sekitar kita, maka jangan sampai besok kita di sana penuh dengan penyesalan. Wahai Ahmad Rizal bin Ghazali, jika mana kamu telah dewasa dan kamu sering membelakangkan dua ibu bapamu, kerana seolah-olah kamu telah mampu untuk berdiri sendiri tanpa bimbingan ibu bapamu. Ingatlah bahawa ibu bapamu adalah sebesar-besar wali di dalam dunia ini. Selalunya seorang anak bila dah besar, dia dah pandai, dia akan buang mak ayah dia. Dia akan ketepikan ibu bapa dia. Ingat kisah Uwais Al-Qarni. Walaupun dia tak pernah bertemu dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, tapi namanya disebut oleh Sayyidina Rasul, kerana dia telah memuliakan ibunya. Dia masih lagi tidak melepaskan akan sebesar-besar karamah di dalam hidup. Jika saya dan tuan-tuan masih ada ibu dan masih ada ayah, jangan sekali-kali membelakangkan mereka. Kerana seorang ayah ini dia tak pernah berhenti memerhatikan anak-anak. Daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia dah ada anak, sampailah dia dah ada cucu jika dia hidup. Ayah ni akan tengokkan dia dan perhatikan dia dan sentiasa mengambil berat tentang anak. Sebab itu, seorang ayah sebenarnya dia tak perlukan duit seorang anak. Kami sebagai seorang ayah tak perlukan harta anak-anak kami. Tetapi kami hanya perlukan sedikit pandangan daripada kalian. Sedikit kasih sayang. Sedikit penghormatan. Kerana sepanjang hidup seorang ayah tidak pernah berhenti pada akalnya memikirkan akan anak-anak. Walau mereka ini telah berkahwin, ada anak, tetapi seorang ayah masih tidak berhenti untuk memikirkan akan kisah kehidupan mereka. Sehinggalah tubuh seorang ayah ini jatuh ke muka bumi dan langsung ditanam ke liang lahat. Wahai Ahmad Rizal bin Ghazali, maka kau carilah kawan-kawan yang saleh yang dapat membantumu untuk kamu hampir kepada Allah. Tetapi jika mana kamu rasa kamu tidak perlukan kawan-kawan yang saleh kerana kehebatan dirimu sendiri, maka bertemanlah dengan orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kadang-kadang kita ini dalam kebaikan, kita rasa kita dah baik. Tapi benarkah kita baik? Pada pandangan Allah kita baik atau tidak? Betul. Semua orang cakap husnuzan. Orang baik tentu ada sifatnya orang baik. Orang mukmin tentu ada sifat orang mukmin. Tapi kalau sifat mukmin itu tidak ada, apakah mausuf itu ada? Jika sifat mukmin itu tidak ada, bolehkah dikatakan itu adalah orang yang beriman? Jika sifat orang saleh itu tak ada, bolehkah dikatakan dia orang saleh? Maka sebab itu, bukan saleh itu pada pandangan manusia, tetapi saleh itu pada pandangan Allah. Bukan mukmin itu pada pandangan manusia, tetapi mukmin itu pada pandangan Allah. Pernah tak dalam hidup kita, kita bertanya, siapa aku pada sisi Allah? Siapa aku pada sisi Allah? Siapa aku pada sisi Allah? Kerana apa yang Allah berikan kepada orang kafir, ada pada kita. Dunia memang Allah bagi kepada mereka dunia, harta, pangkat dan sebagainya. Satu perasaan yang orang kafir ada, yang kita juga ada, iaitu keresahan. Resah. Selama ini kita resah dengan keduniaan. Resah, dan resah. Saya, Ustaz Yusra, buat madrasah. Ustaz Rasdan, ada Akademi Miftahul Jannah. Kenapa kita resah? Allah sebut, in tansurullah yansurukum. Kenapa kita resah? Apakah kau tak percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Sebenarnya, keresahan itu kita yang menempanya. Kerana apa kata kalam ulama? Sebanyak mana engkau yakin dengan Allah, sebanyak itu datangnya pertolongan Allah. Tetapi kebergantungan kita kepada Allah seolah-olah kita telah bahagi-bahagikan. Bila kita bahagi-bahagikan kebergantungan itu, begitulah Allah bahagi-bahagikan ketenangan itu. Yang Allah sebut dalam Al-Quran begini. Ini untuk saya, untuk semua orang, dan untuk pangkat anak saya, Ustaz Yusra. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kau serah bulat-bulat dengan Allah, Allah cukupkan segala keperluan. Betul, kena usaha dan ikhtiar. Tapi mana berat tawakalmu dengan usaha dan ikhtiar? Apakah berat kepada usaha atau berat kepada tawakal? Di mana peratus kita? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jika berat kebergantungan kita kepada usaha dan ikhtiar kita, begitulah beratnya keresahan kita. Jika berat lagi kebergantungan kita kepada Allah, maka ketika itu, maka dikurangkan keresahan kita. Seperti Allah resahkan pada hati orang kafir. Sebab itu pada orang mukmin tidak ada keresahan dalam keduniaan. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia yakin Allah ini zat yang maha kaya. Tak mungkin zat yang maha kaya berada seorang hamba yang bersama dengan zat yang maha kaya dia akan miskin. Tidak mungkin hamba yang bersama zat yang maha kaya dia akan susah. Tetapi kita lebih, kadang-kadang kita meletakkan kepada orang kaya. Kita terlupa siapa pemilik orang kaya. Kadang-kadang kita meletakkan kepada harta, kita lupa siapa pemilik harta dan yang menganugerahkan akan kita harta. Sebab itu sampai sekarang, kita berusaha seperti mana orang yang dibenci oleh Allah, tungkus lumah siang, malam, pagi, petang.
Kita berusaha sama seperti mana orang yang Allah benci. Kita berusaha sama seperti mana orang yang Allah benci. Habis masa kita dengan perkara keduniaan. Sedikit masa kita untuk Allah dan Rasul. Tetapi kita pandai bercakap. Aku buat ini memang untuk Allah dan Rasul. Apakah benar jawapan kita besok bila ditanya oleh Allah di Yaumul Mahsyar? Maka kita akan jawab dengan sebenar-benar hakikat jawapan kita besok dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ahmad Izam bin Ghazali, jika kamu rasa hatimu tidak boleh lembut dan lunak dengan asma Allah, maka di manakah kedudukanmu pada sisi Allah? Kita berzikir, tetapi asma Allah tidak mampu melunakkan hati kita dan melembutkan hati kita. Padahal sifat orang mukmin Allah sebut dalam Al-Quran. Bahawasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Di mana silap hatiku? Di mana sebenarnya hatiku? Di mana letaknya hatiku? Sehingga hati ini tidak mampu lunak, lembut dengan asma Allah. Kalimah ini seolah-olah tidak berguna dalam hidup kita. Kalimah asma Allah seolah-olah tidak ada apa-apa fungsi di dalam jiwa kita. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita ni orang yang munafik pada sisi Allah? Hati yang keras. Asma Allah tidak mampu untuk melembutkan hati-hati kita yang keras ini. Siapa sebenarnya kita pada sisi Allah? Pada pandangan kita, kita orang hebat. Dengan serban putih, jubah putih dengan ridak hijau. Dipandang dan dipanggil dengan panggilan yang semakin hari semakin melonjak, Tuan Guru dan sebagainya. Rupanya, kedua kaki ini masih lagi duduk dalam neraka Allah dan tidak mampu untuk keluar. Rupanya, insan dengan panggilan yang begitu tinggi, terbenam dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu untuk keluar daripada neraka Allah. Jika mana seorang hamba hati itu tidak boleh lembut dengan asma Allah, siapa kita sebenarnya? Subhanallah, tidak mampu melembutkan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak mampu melembutkan hati kita. Astaghfirullahalazim tidak mampu melembutkan hati kita. Siapa kita sebenarnya? Sebab itu kita rasa kita orang baik, rupanya Allah pandang kita sebagai orang jahat. Kita rasa kita orang hebat, rupa pada Allah kita sebesar-besar kehinaan. Kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini tanpa kita sedar. Sebab itu kita sering bertanya dengan diri kita semua, apakah Allah redha aku sebenarnya? Apa yang aku buat selama ini dalam keredaan Allah atau tidak? Sebab tanda Allah redha, Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Dalam satu bulan ini ataupun satu minggu ini, berapa kalikah kita merasakan dalam hati kita, ya Allah, Kau ni redha ke aku tak? Ataupun kita tak ambil kisah. Redha tak redha, itu bukan hak aku. Jadi aku boleh hidup, aku ada duit, aku boleh jadi orang kaya, sudahlah. Allah redha, Allah tak redha, itu cerita lain. Tuan-tuan, jika Allah redha, harta yang ada pada kita akan dijamin oleh Allah jadi barakah dan cukup. Kalau Allah redha, keluarga yang ada pada kita adalah sebagai satu ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau Allah redha, ilmu yang ada pada kita menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah redha,
Al-Quran yang ada pada kita menjadikan kita semakin merasakan kebesaran Allah. Tuan-tuan, satu hari saya melihat satu video. Seorang menemu ramah orang yang menulis akan Al-Quran di Madinah yang bernama Osman Taha. Kalau tuan-tuan tengok video itu, tuan-tuan akan nampak sebenarnya tentang mukjizat Al-Quran. Ketika ditanya tentang apa perasaannya yang menulis Al-Quran sebanyak 8 besi, dia kata apa? Ketika aku menulis akan ayat-ayat jannah Allah, hatiku rasa tenang dan aku tak mau berhenti untuk menulis ayat-ayat itu. Dan ketika aku menulis akan ayat-ayat azab Allah, seluruh badan aku berpeluh, katanya. Dan tangan aku menggeletar untuk meneruskan tulisan tersebut. Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, selama mana kita baca Quran, apa perasaan kita? Kosong. 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 Jadi siapa kita? Kita kata Al-Quran ini satu mukjizat dan kita akui mukjizat itu. Kenapa Allah bagi kepada mereka ini merasai akan mukjizat Al-Quran? Kita yang dikeliling dengan Al-Quran, 24 jam dengan Al-Quran, tapi kita tak rasa akan kebesaran mukjizat Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa Allah tak bagi kita? Kenapa Allah tak pilih kita? Kalau kita nak masuk satu sekolah, jika kita tidak ada kelayakan, maka kita tak boleh masuk. Dan kita tak dipilih. Maka kalau ikut segi teori ilmunya, apakah kita ni tak layak, tidak ada kelayakan untuk merasakan tentang mukjizat Al-Quran itu? Kita kejar khatam Al-Quran, tetapi kita sendiri ragu dengan Quran itu. Kita bangga boleh khatam Al-Quran sebulan sekali, tetapi kita ragu dengan apa yang telah kita khatamkan. Kita ragu dengan zat yang memiliki kalam ini. Kita ragu dengan Allah. Kita tak percaya dengan Allah. Kita tak yakin dengan Allah. Sebab itu, apabila hati kita mula ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu hati kita mula mengeras dan mengeras dan mengeras. Bila hati kita mula keras, apa yang masuk di dalam jiwa kita tidak akan menjadi apa-apa erti. Dalam kuliah-kuliah saya selalu cakap benda yang sama. Orang selalu bergaduh dengan benda keduniaan. Tak ada siapa tak pernah bergaduh dengan duit. Jika orang pandai, orang kampung, adik-beradik, jamaah, dan siapa pun selalunya bergaduh dengan duit. Orang akan memfitnah pasal duit. Sebab itu ulama-ulama terdahulu mereka hindari perkara ini. Kerana memelihara fitnah itu lebih susah daripada kita menghadapi akan fitnah itu. Sebab itu saya ni cakap orang gila. Orang semua sibuk suruh cari duit. Saya pula sibuk suruh lari dari duit. Kenapa? Zaman inilah zaman yang orang rosak dengan benda ni. Zaman dulu tidak. Kalau 60 tahun dulu, mungkin kalau saya tanya dengan abang saya Haji Yusuf, dia pun setuju dengan saya pun. Zaman dulu, 60 tahun dulu. Sekarang tidak. Kerana keadaan masyarakat dan umat ini berbeza.
Tetapi semua telah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua telah melupakan Allah sedikit demi sedikit. Sebab itu Allah lupakan kita. Allah mula lupakan kita. Allah mula lupakan kita. Allah mula lupakan kita. Kerana kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Kita tahu, tetapi kita tak boleh buat. Kita tahu, tapi kita tak mampu buat. Kita tahu yang itu adalah nikmat sebesar-besarnya dan itulah jalan pada hakikatnya. Tapi kita tak mampu buat. Kenapa? Adakah aku ini tergolong dalam golongan yang Allah masih benci aku? Sehingga dia jauhkan diri kita ini daripadanya tanpa kita sedar. Wahai Ahmad Izam bin Ghazali, jika mana kamu boleh merasakan kamu mengelak daripada kematian, maka tinggalkanlah segala kebaikan dan ketaatan dan teruslah berbuat perkara yang akan kau tinggalkan di dalam kehidupan ini. Jika kita rasa kita tidak akan mati dan boleh menghalang akan kedatangan malaikatul maut, teruskan apa yang kita buat hari ini. Hidup Allah bagi hari ini sebenarnya peluang untuk kita balik dengan Allah. Saya bila datang di Madad ini, memang saya tak boleh lupa wajah Ustaz Murtada. Memang saya tak boleh lupa sampai hari ini. Saya memang tak boleh lupa wajah insan itu. Dan saya rasakan orang yang betul-betul menjaga dirinya dan seorang anak yang agak warak. Kenapa tuan-tuan? Kita pun tahu dulu almarhum bekerja sebagai seorang pegawai di Jabatan Agama Islam Kedah. Tak begitu? Satu hari dia jumpa saya, dia kata, ayah, Murtada nak berhenti boleh tak? Sebab Murtada rasa khianat dengan apa yang Murtada buat. Murtada rasa Murtada makan gaji buta, tetapi banyak masa yang Murtada lari daripada amanah kerja. Lalu saya bagi pendapat, jika mana kamu yakin dengan Allah dan kamu tidak ragu, maka kamu akan berjalan pada landasan yang Allah redha. Kerana tidak ada kesukaan pada orang yang khianat di dalam amal. Sebulan lepas tu dia beritahu saya, ayah, saya dah berhenti. Dan saya tengok dia tak susah pun. Saya tengok dia tak ada pun masalah bertimpa-timpa. Inilah sebenarnya ikon perlu kita lihat. Orang yang seorang anak yang menjaga keluarganya, yang menjaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang tidak berbelah bagi, tidak ada zon, tidak ada syak, tidak ada waham. Bila dalam kehidupan ini kita menuntut kemuliaan selain daripada Allah, tunggu kehinaan Allah. Jika di dalam dunia ini kita menuntut kemuliaan yang selain daripada Allah, tunggu kehinaan Allah. Jika di dalam dunia ini kita menuntut kemuliaan yang selain daripada Allah, maka tunggulah kehinaan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Maka inilah cerita-cerita terdahulu. Bila kita menuntut kemuliaan manusia, kemuliaan dunia, kebanyakan semuanya berakhir dengan kehinaan. Tetapi siapa yang menuntut akan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ingat, kita hamba Allah dan tak boleh lepas daripada hamba Allah. Kita tak ada daya dan upaya. Dua tangan ini kita mampu untuk melakukan kerja dunia, tetapi kita tak mampu
untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita angkat tangan sambil lewa minta dengan Allah sebab kata kita rasa kita orang hebat. Tapi kalau kita lihat perjalanan salafus salih, awliya-awliya, mereka angkat tangan seperti mana orang miskin. Mereka minta dengan Allah dengan rasa kemiskinan. Tetapi kita, bila kita susah, baru kita minta dengan rasa kemiskinan. Bila kita sakit, baru kita minta dengan rasa kemiskinan. Tapi bila kita boleh berjalan dengan sendiri, senang, sihat, kita minta seperti mana orang yang kaya. Bersikap dengan sifat sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu sifat sombong itu melarang kita untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tak boleh saya panjangkan nasihat untuk diri saya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dan saya tujukan untuk diri saya dan keluarga saya pada malam ini, tuan-tuan yang mendengar menjadi manfaat. Cuma apa yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan menjadi satu bekal. Dan itulah yang saya buat selama ini. Dulu saya rasakan bahawa makhluk ini boleh tolong kita. Apa saya silap? Semakin banyak saya mengharap kepada makhluk, sebanyak itulah saya rasa beban dalam hidup. Dulu saya ingat duit banyak, saya senang. Rupanya semakin banyak apa yang kita ada, semakin menyusahkan perjalanan hidup kita. Kawan-kawan jadi masalah. Keluarga kita jadi masalah. Baru saya sedar. Rupanya semakin banyak masa kita dengan Allah, semakin beban dan amanah yang Allah bagi kita bukan satu beban. Rupanya satu kegembiraan. Maka saya tinggalkan semua benda itu. Bukan saya tinggalkan duduk rumah pondok, tak. Makin kita tinggalkan apa yang kita pegang dulu, pengharapan kita, rupanya Allah tajalli Allah akan kebesarannya pada kita. Semakin kita meninggalkan akan apa yang kita pegang dahulu dan kita bersihkan pegangan kita kepada Allah, sebanyak itulah telah ditajallikan akan jalalnya pada kita dalam kita menerima amanah Allah. Selama ini kita merasakan amanah ini satu beban. Rupa sebenarnya amanah ini satu kegembiraan pada orang yang hatinya bersih bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tetapi kesilapan hidup kita telah pecahkan keyakinan itu berbagi-bagi kepada Allah. Mulut kita kata kita yakin Allah. Rupanya cara kita itu lebih yakin dengan duit. Cara amal kita itu lebih yakin dengan orang. Allah pandang kita dan Allah tengok kita. Engkau tipu aku rupanya. Kau bohong aku rupanya. Kau khianat aku rupanya. Kau pedayakan aku rupanya. Benda itu keperluan. Dan selagi kita hidup dalam dunia, tetap kita perlukan akan harta. Tetapi jangan sampai harta itu merosakkan hidup kita dan perjalanan kita pada Allah. Jangan sebab perkara tersebut merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
dengan perkara tersebut memutuskan hubungan kita dengan Rabbul Jalal. Jangan perkara-perkara tersebut merosakkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita jika mana kita rasakan bahawa kita tak memerlukan dia, maka teruslah berharap selain Allah. Teruslah bergantung selain Allah. Teruslah yakin selain Allah. Covid ni cukuplah didik kita. Ada apa dengan kita di sekeliling kita, satu kita tak boleh. Siapa boleh menghalang Allah Ta'ala menutup pintu masjid? Siapa boleh buka pintu-pintu masjid yang telah ditutup oleh Allah? Siapa boleh buka pintu-pintu masjid yang ditutup oleh Allah? Kita kata kita ada kuasa. Kita kata kita ada ilmu. Kita kata kita kuat. Bukalah. Allah tunjuk kepada kita. Tak mampu nak buka pintu-pintu masjid yang telah ditutup oleh Allah. Siapa yang tutup? KKM tutup. Kerajaan negeri tutup. Pada ilmunya ya. Pada hakikatnya jangan lupa kehendak siapa sebenarnya. Tetapi kita tidak memandang akan hakikat perkara tersebut. Kerana kita telah dikaburkan dengan zahir perkara tersebut. Lalu kita akan bercerita tentang zahir perkara tersebut. Langsung kita tak memandang kepada hakikat yang telah mentakdirkan perkara tersebut. Baik itu kita ingat kita hebat. Ada badan. Tubuh badan yang sihat. Ada kenderaan. Ada duit. Rupa kita tak mampu melawan takdir Allah. Cukup Allah bagi kita stroke. Terlantar atas katil. Cukuplah. Kamu kata kamu hebat. Kenapa kamu tak boleh tolak penyakit stroke? Kamu kata kamu hebat. Kenapa kamu tak boleh tolak penyakit lupa? Kamu kata kamu hebat. Betul anak-anak. Bukan semua anak-anak ini boleh habis 30 juzuk. Walaupun di tempat yang sama. Guru yang sama. Manhaj yang sama. Kenapa semua orang tak boleh hafal 30 juzuk? Kesilapan pada guru, manhaj, tempat, lupa sebenarnya. Yang menghendaki, yang dipilih oleh Allah sahaja, yang dapat, yang diangkat oleh Allah. Tetapi kita lupa, kita rasa kita hebat, kita tak perlukan Allah. Kita tak memandang perkara tersebut kerana kita tenggelam pada zahir perkara tersebut. Dan tak semua orang yang 30 juzuk, dia boleh syafaat orangnya, keluarganya. Jika dia sendiri tak mampu untuk syafaat diri. Kalau kita tak boleh syafaat diri kita, bagaimana kita mampu syafaat orang lain? Orang yang hafiz Quran, dia kena selamatkan dirinya dulu sebelum dilaknat oleh Allah daripada Quran. Kalau dia tak boleh syafaat dirinya, bagaimana nak syafaat ibu bapanya? Bagaimana nak syafaat adik-beradiknya? Sebab orang yang hafal 30 juzuk ini adalah satu amanah yang besar daripada Allah. Itu kena jaga. Saya pesan pada anak-anak semua. Ingat, ini satu amanah Allah. Bukan satu kemuliaan. Tetapi satu amanah daripada Allah yang kalian kena tanggung hingga yaumul akhir. Ingat pesan saya. Satu hari insan ini akan pergi menemui Allah. Mungkin kata-kata ini akan menjadikan sepadan dalam hidup kalian. Apa saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan? Pertama, janganlah kita lupa mengaku dengan Allah. Iaitu pengakuan, penyerahan dan tawakal kita pada Allah. Saya memang tak tinggal pengakuan ini setiap minggu, setiap hari.
Sebab saya takut. Saya takut saya berpaling pergantungan saya pada Allah. Kalimatnya pendek dan tuan-tuan boleh hafal. Wa tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut. وتوكلت على الحي الذي لا يموت 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 وتوكلت على الحي الذي لا يموت. Aku berserah atas zat yang maha hidup, hayyul ladzi la yamut, yang tidak menerima mati sekali-kali. Kalau cakap kita orang Melayu, aku berserah pada Allah yang maha hidup, yang tak menerima mati. Aku bergantung pada zat yang maha hidup, yang tak menerima mati. Ada bila kita cakap dengan Allah, Ya Allah, Ya Allah, aku serahkanlah hidup aku pada Engkau yang maha hidup, yang takkan mati-mati, Ya Allah. Ya Allah, aku serahkanlah semua kerja-kerja aku ni pada Engkau yang maha hidup, yang takkan mati-mati, Ya Allah. Aku serahkan keluarga aku, Ya Allah, pada Engkau yang maha hidup, yang tak mati-mati, Ya Allah. Orang mati, duit kurang, dunia mati. Engkau tak mati-mati, Ya Allah. Engkau tak kurang-kurang, Ya Allah. Engkau tak habis-habis, Ya Allah. Harta Engkau tak habis-habis, Ya Allah. Engkau tak mati-mati, Ya Allah. Ketika itu tahqiq akidah kita. Datanglah apa pun. Datang fitnah ujian ini. Kita bersama Allah. Bila dah sama dengan Allah, datanglah apa? Datanglah apa? Ya, Ya Allah, kalau Engkau redha apa yang aku buat, tolonglah aku. Nabi macam tu kan? Nabi cakap apa? Ketika Nabi kena baling batu, Nabi cakap apa? Ya Allah, semua orang tak suka tak apa. Semua orang tak suka tak apa, Ya Allah. Itu bahasa kita. Doa tu saya jadikan bahasa kita. Ya Allah, semua orang tak suka tak apa, tapi jangan kau tak suka. Ya Allah, semua orang tak tolong aku tak apa, jangan kau tak tolong. Tapi kalau hati kita masih mengharap pertolongan manusia yang mati-mati, Allah tangguhkan pertolongannya. Tapi dalam hati kita masih ada mengharap, penuh harapan kepada makhluk, Allah tangguhkan nusrahnya. Bersihkan betul-betul, bulat dengan Allah. Ulang benda itu semua orang. Ulang. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Akhir kalam, tak rugi bersama Allah sebab Allah tak pernah susahkan kita.
tak rugi bersama Allah kerana Allah tak pernah zalim dan kita. Tak rugi bersama Allah kerana Allah tak pernah kecewa dengan kita. Tak rugi bersama Allah kerana Allah tak pernah tinggal dengan kita. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami berhimpun semua pada malam ini, ya Allah. Kami menagih akan rahmat-Mu. Kami tagih belas kasih-Mu. Ya Allah, kami mengaku, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang berhimpun pada malam ini penuh dengan silap, penuh dengan salah. Kami rasa kami orang baik, rupanya pada Engkau kami jahat, ya Allah. Kami rasa kami orang yang hampir dengan Engkau, rupanya kami ni jauh dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada tempat untuk mengadu hal melainkan kepada Engkau, ya Allah. Salah-salah kami betulkanlah, ya Allah. Silap-silap kami pimpinlah, ya Allah. Jangan Kau teruskan kesilapan ini atas kami. Sehingga kami terus sesat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Zaman yang kami duduk ini satu zaman yang penuh dengan fitnah. Kami tak mampu, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Kami sebenarnya memang tak mampu. Tolonglah. 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 Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada satu saat, satu masa kami lupa pada Engkau, ya Allah, maafkanlah. Maafkanlah. Jika kami mula sibuk dengan selain daripada Engkau, ya Allah, ampunkanlah. 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 Kami memang lemah, ya Allah. Tapi janganlah kami mati dalam keadaan kami lemah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami terus lalai. Ya Allah, walaupun kami ni orang jahat, ibadat malas, zikir malas, semua malas, ya Allah. Tapi dengan dunia kami rajin tungkus lumus siang malam pagi petang, ya Allah. Janganlah Kau marah kami, ya Allah. Janganlah Kau tinggalkan kami, ya Allah. Tariklah tangan kami semua, ya Allah. Pimpinlah tangan-tangan kami semua, ya Allah. Balik pada Engkau semula, ya Rahman Rahim. Ya Allah. Pimpinlah kami dan anak-anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah. Jangan Kau tinggalkan isteri dan anak-anak kami, ya Rahman Rahim. Jika Engkau telah pimpin kami, Kau pimpinlah isteri dan anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan mereka, ya Allah. Sebab kami sayang mereka, ya Allah. Kami sayang isteri kami, ya Allah. Kami sayang anak-anak kami, ya Allah. Kami sayang cucu kami, menantu kami, ya Rahman Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon pada Engkau, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami minta, ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami mohon, kami minta husnul khatimah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, hebat mana hidup kami dalam dunia ni, ya Allah. Tapi kalau kami mati su'ul khatimah, kami celaka, ya Allah. Ya Allah,
Kalau duit kami banyak, kami mati husnul khatimah, kami tak guna, ya Allah. Ya Allah, pangkat kami besar pun, kalau kami tak dapat husnul khatimah, rugi kami, ya Allah. Ya Allah, kalau kami pandai mana sekalipun, kami tak dapat husnul khatimah, malang kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Dengarkanlah doa semua orang ini, ya Allah. Dengarkanlah, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Pandanglah muka kami ini, ya Arhamar Rahimin. Pandanglah wajah kami, ya Allah. Ya mujib as-sa'ilin. Ya mujib as-sa'ilin. Ya mujib as-sa'ilin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.